Akan tetapi, tempoh pendedahan terhadap gadget tetap perlu dikawal. Maksimum adalah 2 jam setiap sesi. Bukan macam sekarang bila kita lihat fasa pandemik, kalau kita kata PDPR untuk kita bagi dekat budak kecil ni, budak tadika ni sebagai contoh, daripada pukul 8 sampai pukul 12, 4 jam direct, mata anak-anak ni akan mengalami masalah yang serius. Kerana apa? Kemudian kita ambil kepada peringkat umur yang ketiga, sekolah rendah ke atas, umur 7 tahun ke atas. Ini adalah faktor yang paling penting kerana apa? Di sini kita tidak bercakap mengenai kesan kepada perkembangan anak-anak. Kita akan bercakap mengenai kesan kepada fizikal dan mental anak tersebut. Dan juga disiplin anak ini. Kalau kita lihat dalam kebanyakan sekiranya PDPR sebagai contoh yang sedang berjalan, sekiranya anak-anak ni diberikan direct penggunaan telefon sampai pukul 8 sampai pukul 1 sebagai contoh, dia menyebabkan keletihan yang sangat-sangat nyata. Keletihan kepada mata yang melibatkan rabun jauh, rabun dekat, kerosakan pada mata. Pada masa yang sama, dia juga menyebabkan keletihan minda. Kerana apa? Dia fokus pada satu tempat. Dan yang ketiga, anak-anak ini akan tak semestinya akan berdisiplin belajar. Bila diberikan seorang satu telefon, isu yang paling penting sini adalah disiplin semasa menggunakan gadget. Kerana ibu ayah tak ada di rumah. Ataupun kalau ada di rumah, penggunaan tu hanya pada waktu itu saja. So, disiplin ini perlu ditekankan. Penggunaan telefon hanya untuk pembelajaran. Selain itu, tidak boleh diizinkan. Kalau tidak, you all akan dapat anak-anak you all, dia belajarnya sekejap, kejap lagi dia main PUBG. Dia main Instagram. Dia main WeChat, dia main MeChat. Dan ini berlaku seawal umur budak berusia 9 tahun. Okey, mungkin darjah 1 tak faham lagi, darjah 2 tak faham lagi. Bermula darjah 3 dan onwards, budak-budak ni dah pandai explore. Itu tak masuk lagi menonton YouTube, menonton lagi siaran-siaran yang tak sepatutnya, pornografi. So, benda-benda ni berlaku seawal umur sekolah rendah. Ini penting untuk kita pandang bahawa gadget ini banyak manfaat dan juga banyak keburukan sekiranya tidak dikawal cara penggunaan. Dan anak-anak kita ni tidak boleh dilepaskan dengan gadget sahaja. Pada masa yang sama juga, pada budak-budak atau pelajar-pelajar anak-anak kita ni, sekiranya dia menghadap di semasa pembelajaran, dia akan posture pun perlu dijaga. Kerana dalam tempoh ini ada tempoh pembesaran yang sangat laju, especially pada umur 7 ke umur 12 tahun. Yang mana anda akan melihat dia akan position duduk, bongkok. So lama-lama dia akan satu position yang sangat-sangat tidak sihat. Menyebabkan anak-anak ni bila dia masuk kepada puberty spurt ataupun kita panggil fasa akil balik yang berlaku pada umur 10 hingga 12 tahun, kat situ dia akan mengalami masalah sakit belakang. Tulang belakang akan bengkok. Jadi ini penting untuk ibu ayah memahami bahawa nampak remeh, akan tetapi penekanan ni adalah satu jangka masa yang panjang. Bila kita bercakap mengenai kesan gadget pada kanak-kanak, dia bukan bercakap mengenai kesan hari ini, kesan besok, kesan minggu depan. Dia akan melibatkan kesan jangka masa panjang. Melibatkan daripada brain development, daripada physical development, eye development dan juga sahsiah itu sendiri. Jadi saya harap saya menjawab persoalan mengenai bahayanya gadget atau tidak dalam kehidupan. Anda decide apa yang baik untuk anak anda. Jadi saya serahkan kepada Jabatan Penerangan Negeri Sembilan kerana memberikan saya peluang untuk menyampaikan maklumat ini. Terima kasih.